Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang sebenarnya menjadi isu penting di negara kita sekarang ini, iaitu COVID-19. Pentingnya kesedaran dan pencegahan di kalangan masyarakat. Dan ini bagi saya adalah merupakan satu isu yang cukup penting dan perlu diwar-warkan dari masa ke semasa. Dan tadi pun mungkin anda telah mengikuti rakan saya di Darah Muda juga membawa isu yang sama, dan yang menariknya tentang keadaan panik yang sudah pun sebenarnya menular di kalangan rakyat Malaysia berkaitan dengan isu COVID-19 ini. Baik, tetamu yang berada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Malina Osman, iaitu pakar kesihatan awam dan di Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan UPM. Jadi Prof, apa khabar? Baik. Ini isu yang cukup penting, Prof, ya. Dan tadi pun dalam Darah Muda, satu program sebelum Ruang Bicara ini, mereka menyentuh tentang keadaan jangan panik. Tetapi kalau kita lihat situasi terkini, memang ada sudah rakyat Malaysia yang merasa panik. Dan hari ini pun saya difahamkan di Kuala Lumpur khususnya, supermarket telah pun diserbu, barangan-barangan sudah pun kehabisan. Masing-masing membeli untuk stok di dapur dan sebagainya. Panic buying sebenarnya sudah pun bermula. Jadi mungkin dapat komen daripada Prof. Mungkin disebabkan oleh berita-berita terkini lah selepas kita dimaklumkan tentang berlakunya gelombang kedua dan peningkatan kes-kes yang mendadak. Dan juga berita-berita sebelum ni yang menunjukkan bahawa kemungkinan tersebarnya dari kluster-kluster perhimpunan beramai-ramai yang mungkin berlaku. Bagaimanapun dalam keadaan sebegini, kita masih perlu menekankan konsep pencegahan di peringkat diri masing-masing. Cetusan rasa panik itu sebenarnya tidak membawa apa-apa manfaat sekiranya tidak dapat kita sertakan dengan langkah pencegahan yang sepatutnya kita lakukan. Jadi masing-masing perlu seimbangkan. Kita perlu bersedia untuk menghadapi apa sahaja kemungkinan, tapi dalam masa yang sama tidak boleh melupakan langkah-langkah pencegahan yang mesti kita utamakan dalam mencegah penyakit yang berkenaan. Okey, saya difahamkan juga mungkin malam ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan kenyataan akhbar berkaitan dengan isu ini. Jadi kita tunggulah kalau kita berkesempatan mungkin kita dapat mengikuti secara langsung nanti kenyataan media dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan isu ini. Oh ya, sebelum saya lupa kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga sebenarnya mengalukan pandangan dan juga pendapat anda yang mungkin ingin anda kongsikan berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasa kami peruntukkan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Baik, Prof sentuh tadi tentang gelombang kedua COVID-19. Ianya berlaku pada 27 hari bulan Februari yang lalu. Dan saya kira ini hari ini saja 125 ini sehingga jam 5 petang tadilah. 125 kes baru COVID-19 dilaporkan di Malaysia. Dan 95 daripada 125 kes ini berkaitan dengan apa yang Prof sebut tadilah tentang kes kluster perhimpunan tablik yang berlangsung di Seri Petaling. Jadi keseluruhannya dah ada 553 kes setakat ini. 511 sedang dirawat, 12 di ICU dan 42 lagi telah pun dikatakan sembuh. Jadi itu menunjukkan satu perkembangan yang mungkin agak membimbangkan kita. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Prof lah tentang sikap kita sendiri yang barangkali macam Prof kata tadilah, kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan sebagainya. Jadi nasihat Prof. Sejak wabak ni bermula pada awal Januari, kemudian di negara kita kes mula dikesan pada penghujung masa kalau saya tak silap di sekitar tahun baru Cina dan kemudian kita ada kes yang merupakan kes tempatan pada awal Februari dan sehinggalah saya ingat sebelum beberapa hari ini dalam minggu lepas apa yang saya cerap dan kebanyakannya apa yang berlaku ialah nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan untuk pihak masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga tu
nampak seperti bukan tak sampai, bagaimanapun kesungguhan daripada agensi-agensi berkenaan selain daripada Kementerian Kesihatan tidak ditunjukkan dengan begitu ketara. Saya bagi contoh tentang perhimpunan beramai-ramai. Kalau di Kementerian Kesihatan dan juga di Kementerian Pendidikan, di universiti dan sebagainya, perhimpunan beramai-ramai itu telah pun diberikan nasihat untuk dianjakkan atau dibatalkan. Bagaimanapun keadaan ini tidak berlaku dalam kebanyakan organisasi-organisasi di luar. Jadi apakah Prof maksudkan bahawa kerjasama di antara kementerian-kementerian mungkin itu maklumat tu tak sampai ataupun koordinasi penyampaian maklumat yang berkesan tu tidak diberikan tumpuan ataupun perhatian. Mungkin dalam satu pandangan yang lain yang saya lihat, mungkin sebahagian kita berpendapat bahawa ini ialah Kementerian Kesihatan punya tanggungjawab. Dan mungkin mereka pun mungkin ada tanggungjawab, tapi bila berkaitan kesihatan, isu tu mungkin diberikan tumpuan hanya Kementerian Kesihatan saja yang perlu. Dalam konteks ini kita perlu memikirkan Kementerian Kesihatan dalam masa yang sama mereka perlu merawat mereka yang dah sedia sakit. Mereka-mereka yang berisiko, mereka-mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik, wanita-wanita yang hamil dan sebagainya. Jadi individu-individu begini perlu kita pelihara kesihatan mereka supaya tidak terdedah kepada jangkitan COVID ni, sebab mereka mungkin akan dapat komplikasi yang serius. Bagaimanapun mungkin maklumat sedemikian tak sampai dan mungkin mereka rasa tak apa, tak apa kita sakit, hospital ada. Sedangkan dalam masa yang sama sebenarnya kita telah memberikan satu kesan beban pengurusan di kalangan kaki tangan hospital. Mereka ni bukan sahaja sebagai barisan hadapan untuk menyaring kebanyakan individu-individu yang berkemungkinan mendapat jangkitan, tapi dalam masa yang sama mereka perlu juga merawat pesakit-pesakit yang lain yang kita perlu fikirkan dalam konteks negara secara keseluruhannya, dan kita perlu memberikan tumpuan seperti ini dan tidak memikirkan tentang diri kita sahaja. Sesuatu yang ialah mungkin kelihatan agak sensitif, tapi perlu kita perjelaskan ataupun kita perkatakan di sini. Ramai di luar sana yang berpendapat bahawa mungkin tindakan kerajaan kita sendiri dalam usaha untuk mengawal wabak COVID-19 ini dikatakan agak tidak begitu perlahan, tindakan-tindakan yang diambil juga tidak begitu memberi kesan dan sebagainya. Jadi mereka mengharapkan bahawa kerajaan mungkin boleh mengambil satu tindakan bersifat proaktif yang lebih efektif sebenarnya dalam usaha untuk menyekat penyebaran COVID-19 ini. Jadi mungkin Prof boleh komen. Okey, dalam konteks ini saya ingat dalam konsep kesihatan awam apabila kita hendak menjaga ataupun mempertahankan kesihatan dalam setiap individu dalam masyarakat itu, ada dua konteks yang kita perlu perhatikan. Bila kita bercakap tentang kerajaan terdiri daripada pelbagai agensi. Maksudnya bila nak melakukan tu mereka ada mekanisme tertentu untuk dilakukan. Itu saya ketepikan dulu. Cuma yang penting sekarang ni bila mereka ataupun ada individu yang mempersoalkan ataupun bertanya apakah persediaan kerajaan ataupun kementerian-kementerian tertentu untuk menghadapi keadaan seperti ini. Dan biasanya saya akan soal semula. Di peringkat anda, apakah persediaan yang telah anda lakukan untuk mengelakkan diri anda daripada mendapat penyakit tersebut? Maksudnya kita ajak individu-individu berkenaan untuk bermuhasabah semula. Kalaulah misalnya kata kerajaan bersungguh-sungguh, kalau misalnya kata saya tengok daripada awal Januari hingga sekarang ni, kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan tidak dapat dinafikan. Betapa mereka dalam keadaan yang begitu bersemangat dan menumpukan setiap perhatian yang berkaitan dengan pengurusan wabak. Dan tinggal lagi mereka tidak mampu untuk bertindak sedemikian. Kementerian Kesihatan akan memberikan input-input yang berkenaan kepada mereka-mereka yang juga terlibat dalam koordinasi pengurusan wabak. Jadi maklumat tersebut perlu diterjemahkan sewajarnya bersama-sama dengan Kementerian Kesihatan, dan tidaklah Kementerian Kesihatan sendirian untuk menangani isu ini. Isu ini saya anggap agak besar sebab bila berkaitan dengan perhimpunan beramai-ramai contohnya. Bila kita sebut tentang perhimpunan beramai-ramai, saya sendiri agak rasa
bukan nak kata terkejut macam mana, tapi bila kita bercakap tentang wabak ni, sepatutnya kesedaran tu dah ada dalam setiap individu kita. Tapi ada program-program yang terlepas yang melibatkan ribuan, puluhan ribu yang datang. Dan itu belum lagi bila kita bercakap tentang mereka yang masih meneruskan program-program seperti seminar-seminar semasa, motivasi yang melibatkan individu-individu untuk hadir. Dan perkara ni mungkin dilihat di luar kementerian, oh tak apa kita buat, padahal perkara tersebut tidak kan. Kalau kita perhatikan dengan nasihat-nasihat teknikal yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita sebenarnya bersama-sama ya untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan berkenaan, tidak kira di mana kita berada. Walaupun kita berada di luar kementerian, adalah tanggungjawab kita sendiri untuk memastikan perkara tersebut dilaksanakan. Okey, cuba kita dengar, mungkin ada persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, Waalaikumsalam. Hello? Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum moderator dan ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Okey, mengenai soalan saya. Itu COVID-19 dan pengalaman ahli panel, bagaimana musibah dapat dicegah di peringkat maksimum supaya COVID-19 ada jalan penyelesaiannya. Okey. Okey, yang kedua. Apa yang kedua? Difahamkan Jerman dan Amerika sedang membuat kajian untuk mencari vaksin untuk wabak COVID-19. Saya minta penjelasan daripada ahli panel. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Ini satu persoalan yang saya nak kongsi bersama dengan Prof jugalah. Tadi pun Prof sentuh tentang sikap rakyat kita sendirilah. Walaupun mereka tahu bahawa ada wabak COVID-19 ini sudah pun berlaku, tetapi masih lagi ialah kebimbangan dan ketakutan itu seolah-olah tidak memberi impak ataupun kesan kepada sebahagian daripada rakyat Malaysia. Macam Prof katalah, masih lagi ada perkumpulan perjumpaan ramai-ramai, kenduri kendara masih lagi dilakukan. Apakah mungkin pada pandangan peribadi Prof satu tindakan yang lebih tegas sebenarnya perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menyekat perkara-perkara ini daripada dibiarkan berlaku? Satu langkah yang penting untuk segera ni drastik ialah menghentikan semua perhimpunan yang melibatkan ramai individu. Itu yang paling penting. Di samping tu seperti saya nak jawab jugalah yang tadi tanya tu tentang macam mana kita nak mencegah ni. Tiga langkah pencegahan yang paling mudah untuk masing-masing lakukan ialah kebersihan tangan, kebersihan diri sendiri. Yang kedua, elakkan kesesakan yang tak perlu. Kalau tak perlu pergi, tak payah pergi. Dan nombor tiga ialah mereka perlulah menjarakkan antara satu sama lain sekurang-kurangnya 1 meter bila kita nak bercakap tu. Tu tiga perkara yang penting. Yang lain-lain tu kena jaga etika, bersin, batuk. Maksudnya kalau dah tahu tak sihat, tak payahlah keluar rumah. And then kalau perlu juga keluar, kita kena timbangkan adakah kalau kita tak keluar tu akan membawa mudarat yang sehingga menyebabkan kita jatuh sakit ataupun komplikasi yang serius. Kalau tak perlu, tak payah. Ini sangat penting sebab mereka yang sakit ni sebenarnya menjadi punca ataupun menyebabkan sekiranya mereka mendapat jangkitan komplikasi yang serius. Itu yang paling penting. Untuk sanitizer dan juga topeng muka tu, sanitizer ni hanya perlu jika kita tak mampu nak basuh tangan. Alhamdulillah kita kat Malaysia ni banyak air. Tak perlu bukan tak perlu, maksud saya kalau mudah nak basuh tangan dengan air dan sabun, kita teruskan basuh air dengan sanitizer ni cuma dalam keadaan yang kita susah nak jumpa air. Dan maksudnya itu adalah pilihan lah. Penutup muka kalau sihat tak perlu pakai. Cukup untuk kita menjarakkan antara satu sama lain. Tapi yang sakit tu kena pakai. Anggota barisan hadapan kena pakai. Ataupun kalau kita nak keluar ke tempat-tempat yang sesak tu kena pakai. Jadi dia punya pencegahan tu sebenarnya mudah. Diviralkan ini persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan tadi tentang vaksin. Vaksin. Jadi setakat ini lah Prof, apakah betul ada sudah pun dalam mungkin kita percaya mungkin dalam kajian sekarang ini
untuk mengeluarkan vaksin? Dia secara rutin untuk pengetahuan semua, setiap kali kalau berlakunya penyakit-penyakit berjangkit baru muncul ataupun muncul semula, kerja-kerja untuk mencari penemuan vaksin untuk mencegah penyakit ini biasanya telah pun bermula dengan mereka adalah prosedur-prosedur yang tertentu. Bagaimanapun penghasilan vaksin dan mana-mana ubatan perlulah menjalani satu prosedur yang ketat. Mungkin dari segi saringan awal, pengenalpastian genetik dan sebagainya tu mungkin mudah, dan kemudian ujian di peringkat haiwan. Tapi bila diteruskan dengan ujian klinikal yang melibatkan manusia, dia mungkin mengambil masa. Sebab kesannya itu berbeza mengikut kumpulan umur, dan pakar-pakar perubatan biasanya akan melihat secara keseluruhan. Bila dah disahkan selamat dan berkesan, barulah kita boleh mengesyorkan untuk diguna pakai. Saya pernah ditanya tentang vaksin ni. Sebab bila ada dalam salah satu perbincangan tu, dia tanya saya berapa lama agaknya vaksin ni akan muncul, akan dapat dipasarkan. Kebiasaannya paling awal tu mungkin 3 hingga 6 bulan ataupun hingga 1 tahun, bergantung kepada macam mana cepatnya vaksin tu berkenaan dihasilkan. Kemudian dia bertanya lagi, mungkin waktu tu dah tak ada wabak, jadi apa keperluan vaksin tu dihasilkan? Sebenarnya dalam keadaan mana-mana wabak, apabila katalah dah surut, tapi ada juga individu yang masih kita sebut rentan untuk memperolehi jangkitan berkenaan. Kalau mereka yang sihat, macam muda dan dia punya immunity, respon immunity dia tinggi, kita tak risau. Tapi macam mana kalau yang kena tu individu yang ada penyakit kronik, pakcik-pakcik yang tua, yang mungkin mengalami penyakit-penyakit lain, jadi individu ini memerlukan vaksin. Sebelum kita berehat, Prof, satu soalan dan jawapan yang seringkali-ringkasnya daripada, betul ke Prof, ada yang mengatakan bahawa kanak-kanak seolah-olah imun kepada COVID-19? Pola epidemiologinya begitu. Pola epidemiologinya begitu. Kebanyakan yang mereka dijangkiti ialah 25-30 tahun ke atas hingga 60 tahun lah kebanyakannya individu yang dijangkiti ini. Bagaimanapun kumpulan umur kanak-kanak kebanyakannya tak ramai. Jadi para saintis pun sedang mengkajilah, pakar-pakar perubatan, mungkin mereka ada sistem immunity tertentu yang membolehkan mereka agak terlindung dari mendapat penyakit jangkitan. Okey, kita rehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami memberi ruang dan juga peluang sebenarnya kepada anda untuk melontarkan apa saja soalan berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini, kerana isu inilah sebenarnya yang menjadi perhatian dan juga perbualan di kalangan rakyat Malaysia. Dan jika ada isu yang bermain di kepala anda, kongsikanlah bersama kami, dan mungkin kita akan mendapat jawapan yang lebih tepat daripada tetamu kita, Profesor Madia, Dr. Malina Osman, yang berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini, masih lagi bercakap tentang COVID-19, pentingnya kesedaran dan pencegahan di kalangan masyarakat. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Profesor Madia Dr. Malina Osman, iaitu pakar kesihatan awam, Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan di UPM. Baik, Kori Makno dari Pulau Pinang ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Kori. Perubatan di UPM. Baik. Kori Makno dari Pulau Pinang. Hei, jangan dengar TV, Kori. Okey. Nah, silakan. Assalamualaikum, Sakawi dan Alifan. Ya. Saya ni agak, orang kata apa, bahasa saya ni kata kasar sikit lah. Kan? Okey. Saya nampak macam Alifan dia macam pasal tertakut-takut untuk sebenar dia, kita cakap terus terang. Sebenar dia untuk mengatasi tentang perhimpunan ramai ini adalah undang-undang. Ya. PTRM tu sepatutnya mengeluarkan satu undang-undang tidak boleh berhimpun ramai-ramai. Kalau kecuali ada keperluan sangat. Kalau mesyuarat yang terbesar-besar negara, itu pun harus ada doktor. Setiap siapa yang nak masuk persidangan dicek dulu baru boleh masuk.
Okay. Yang akhir sekali soalan saya, Ya. apakah dalam Malaysia ni tak ada pakar ke yang boleh mewujudkan satu formula untuk mengatasi penyakit ni? Kalau kita nak tunggu formula tu daripada datang luar negeri, jadi saya ingat mungkin rakyat kita dah berpuluh-puluh ribu mati baru kita nak dapat formula tu. Kan? Yang tu sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Cory Matno dari Pulau Pinang. Menarik juga lah apa yang disebut. Yang pertama tu saya suka sebab saya pun nak bangkitkan isu ini sebenarnya. Kita ada sebenarnya akta ataupun apa ni dari segi undang-undang untuk menyekat perhimpunan dalam keadaan-keadaan yang tidak seharusnya diadakan. Jadi apakah masanya sudah sampailah agaknya Prof kita menggunakan undang-undang tersebut? Sekiranya keadaan bertambah mungkin menimbulkan kegusaran, kebimbangan, penguatkuasaan undang-undang mungkin perlu dilakukan dengan koordinasi agensi-agensi yang terlibat. Berdasarkan pengalaman saya sebelum ni, biasanya penguatkuasaan itu dilakukan oleh kaki tangan kesihatan sendiri. Mereka ada akta CDC dan juga akta DDBIA dan sebagainya. Terpulanglah kepada keputusan oleh Majlis Keselamatan Negara macam mana untuk melaksanakan isu ini. Bagaimanapun kita perlu ingat juga dalam masa yang sama pihak-pihak yang berkenaan ni macam polis, tentera, mereka ada tugas hakiki masing-masing. Dan bila berlaku keadaan-keadaan macam ni, pertimbangan perlu diberikan dan juga timbang tara manfaat dan juga keburukan yang mungkin kita hadapi. Saya sebagai guru lah, sebagai cikgu ni kan, biasanya kita tak suka ada pelaksanaan undang-undang tu. Kalau boleh, selagi mana kita boleh bagi pendidikan, sebab kita sangat percaya bahawa setiap individu tu boleh berubah kalau kita berikan pendidikan yang betul. Dan kita harapkan setiap kita perlulah mengambil peranan yang sedemikian. Dan kalau boleh tak payahlah sampai terpaksa polis datang kat rumah, sampai digari ataupun diberikan penalti-penalti yang mungkin boleh memburukkan keadaan. Bila Prof sebut ini kita kembali semula lah apa yang berlaku sebelum ini Prof berkaitan dengan perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling dulu, dan ianya dikatakan punca penyebaran virus ini di kalangan jemaah dan kemudiannya ialah sehingga menjadi satu masalah yang begitu besar. Jemaah yang hadir ketika itu pun masih ada lagi yang gagal untuk pergi ke hospital kerajaan untuk membuat to check dan rawatan dan sebagainya. Kalaulah ini berlarutan, apakah satu situasi yang lebih buruk mungkin akan berlaku, dan apakah kita perlu sebenarnya melakukan sesuatu untuk, saya gunakan istilah memaksa supaya mereka pergi melakukan medical check-up di hospital-hospital kerajaan. Pada masa ni, kalau saya tak silap, kaki tangan kesihatan di kementerian, mereka memang dalam fasa cuba mengesan individu-individu yang berkenaan, sedaya upaya untuk individu berkenaan untuk disaring. Selebihnya saya berharap mereka-mereka yang tak dapat dikesan tu sihat. Maksudnya dengan antibody dan juga immunity mereka masing-masing, kita berdoalah, maksud kita berharap mereka tidak akan menyebarkan pada individu-individu yang lain. Sebab secara fitrahnya, kalau mereka tu sakit dan tak berapa sihat, dia akan datang ke hospital. Biasanya yang tak nak datang tu mungkin dia sihat ataupun tak ada masalah. Cuma saya nak highlightkan satu isu di sini ialah mungkin ada di kalangan individu yang berkenaan ni, dia berfahaman bahawa penyakit ni datang dari Allah Ta'ala dan tak apalah, Allah Ta'ala nanti akan menyembuhkan. Tak payah buat apa-apa pun tak apa. Mungkin ini juga menjadi resisten di kalangan sebahagian individu. Saya tak sebut jemaah tabligh, tapi siapa-siapa sahaja yang mungkin mengambil mudah. Tak payahlah kita buat pencegahan sebab ni adalah takdir. Pada pandangan saya itu tidak tepatlah dengan apa yang disarankan oleh agama kita, supaya kita dapat membuat tindakan pencegahan ni dengan lebih serius. Ada juga rekod yang menunjukkan bahawa ada mereka yang terlibat ini pergi ke
mempunyai rekod perjalanan ke Korea Selatan, ialah negara yang teruk dilanda wabak ni lah. Bagaimana ia berlaku dan macam mana dia boleh terlepas atau mengalami simptom-simptom sehingga terlepas masuk tanpa dapat dikesan? Kes ni bila saya semak dalam data daripada kementerian tu, saya tak pasti yang keberapa ya, tapi telah diperkatakanlah dan juga dalam Facebook. Kalau benar yang sedemikian, itu memberikan contoh yang tidak baik lah, sebab dia dah ada sejarah perjalanan ke luar negara. Sepatutnya jujur lah bila kita sarankan supaya jangan bergaul dengan orang lain, dan bila dah ada simptom, dapatkan rawatan, saringan dan sebagainya. Jadi keadaan-keadaan seperti itu sebenarnya memberikan kita makluman bahawa bagaimana segelintir individu kita ni memberikan keutamaan pada apa yang dia hendak. Maksudnya tanggungjawab dia kepada masyarakat untuk mengelakkan penularan tu mungkin sangat minima, sehingga dia rasa tak kisah pun untuk dia berada dalam keadaan-keadaan perhimpunan beramai-ramai itu, dan berpotensi pula untuk membuka pintu penularan pada orang lain. Dan kesedaran ini sepatutnya kita tanamkan betul-betul ya. Kita tak boleh mendedahkan orang lain pada berbahaya yang macam ni, dan sepatutnya tindakan tu dapat dikesan awal-awal. Dari segi bagaimana perjalanan ke luar negeri ni dipantau, itu di luar pengetahuan saya lah. Tapi pada pendapat saya, sekiranya kita memang telah menyekat perjalanan individu daripada negara-negara tertentu, tidak kiralah di warga negara Malaysia ataupun bukan, mereka sepatutnya dilarang untuk masuk negara kita ni, terutama dari negara-negara yang telah disahkan sebagai berisiko tinggi. Sekiranya mereka dibawa masuk, mereka perlu menjalani prosedur seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Satu lagi isu yang juga penting diketahui oleh rakyat Malaysia di sinilah, kalaulah seseorang itu dihinggapi oleh COVID-19 ini, dia akan dikuarantinkan di hospital kerajaan. Tetapi apakah tindakan selepas itu yang perlu dilakukan? Apakah di rumahnya itu, apakah perlu juga dilakukan pembersihan di rumah dan sebagainya, ataupun masuk kes-kes yang positif maksudnya? Yang positif. Secara umum, virus ni dalam persekitaran dia biasanya mudah mati. Ya, maksudnya dia kekal bila dia berada dalam body secretion, dalam cecair tubuh. Selagi mana dia berada dalam cecair tubuh, maksudnya dia masih boleh membiak dan sebagainya. Jadi punca sebaran tu pada masa sekarang lebih kepada individu yang dijangkiti kepada individu-individu lain ya. Dan sekiranya ada cecair itu mungkin dikeluarkan, tertinggal atas permukaan dan sebagainya. So siapa yang pegang, masih lagi ada virus, pegang muka, mata, hidung dan mulut, dan dia mungkin dijangkiti. Berbalik kepada soalan tadi, sama ada perlu tak untuk disinfection dekat rumah. Pada pendapat saya, kalau misalnya kata memang positif ya, dan juga ada keperluan di situ, mungkin perlu, bagaimanapun boleh dibuat berdasarkan timbang tara kepada yang individu yang duduk di rumah berkenaan ya. Sebab biasanya kalau mereka-mereka yang positif ni dah terdedah untuk waktu-waktu yang tertentu, dan kontak tu akan dikesan ya. Dan bila kontak tu dikesan, biasanya tu mereka akan dikuarantin dalam rumah yang berkenaan. Jadi disinfection di hospital memang dibuat untuk bilik-bilik pesakit. Di rumah bergantung macam mana. Tapi kalau di tempat-tempat awam mereka dikesan, memang disinfection akan dibuat, sebab mengambil kira kepada kehadiran masyarakat-masyarakat awam yang lain. Okey, saya difahamkan kita masih lagi menunggu isyarat untuk mendengar kenyataan media yang akan disempurnakan sebentar lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ialah sebelum itu agaknya your expectation sendirilah Prof, daripada apa yang akan disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa yang sebenarnya bermain di minda Prof sendiri yang rasanya perlu dinyatakan dengan jelas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti? Kemungkinan mungkin
aktiviti saya bagi contoh macam cuti sekolah ni mungkin akan dipanjangkan. Mungkin dan juga macam kami di universiti dah ada perubahan lah. Dari segi perjalanan pembelajaran ni sebahagian dah mempercepatkan cuti semester dan kuliah-kuliah diberikan secara maya ya. Jadi besar kemungkinan sebahagian institusi ni akan ditutup. Tapi sekarang ni pun dah memang sebahagian besar dah tutup. Planetarium dah tutup, muzium negara dah tutup ya. Tempat-tempat yang menjadi tumpuan awam, masjid-masjid ya, surau-surau dah diberikan nasihat ya untuk tidak lagi melaksanakan sembahyang jemaah dan juga sembahyang solat Jumaat untuk tempoh 1 minggu ni, dan kemudian mungkin akan dipertimbangkan semula bagaimana keadaan dan juga mungkin melibatkan institusi tertentu ya. Yang selebihnya sebab banyak sangat yang menuliskan tentang lockdown dan sebagainya. Dari segi tu saya tak boleh nak bagikan walaupun dari segi kepakaran saya kita memikirkan that would be the best untuk dilaksanakan dalam mengekang wabak ni, sebab kita tengok ramai yang tak dengar nasihat. Jangan buat mass gathering, masih buat juga. Terutama di tempat-tempat yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Bagaimanapun saya yakinlah dari segi pelaksanaannya pihak-pihak yang berkenaan akan memikirkan sebab dia akan memberikan kesan impak ekonomi, terutama kepada mereka yang bekerja harian. Yang bergantung kepada nafkah yang terpaksa bekerja sehari-hari. Mungkin juga dalam pengumuman tu yang amat berhormat akan menekankan tentang perjalanan ke luar negara. Mungkin hampir serupa seperti yang dilaksanakan di Brunei dan juga beberapa buah negara. Okey, bila kita sebut tadi ialah the last resort is lockdown lah, tapi ramai kata yang itu patut dibuat. Prof pun merasakan mungkin itu patut dibuat bagi kalaulah keadaan tidak terkawal COVID-19 ni tidak boleh dikawal lagi. Tapi itu juga akan menimbulkan banyak masalah sebenarnya. Ya, betul. Jadi apakah mungkin kalaupun ianya dilaksanakan mungkin akan ada jangka masa yang tertentu sahajalah. Biasanya waktu yang tertentu. Apabila sudah agak reda, keadaan ini mungkin akan dipertimbangkan semula. Sebab sekarang ni kita nak cuba nak menyekat rantaian hebahan virus ni. Sebab sifat virus ni walaupun dia agak tidak begitu serius, 80% pulih seperti sedia kala, tapi dia punya transmissibility tu, maksudnya dia punya keupayaan untuk tersebar pada orang lain tu sangat tinggi, sangat mudah berjangkit. So itu yang dirisaukan. Apatah lagi kalau penyakit tu dia terkena pula pada individu berisiko yang mungkin mempunyai komplikasi yang serius. Selalunya Prof lah, daripada kajian dan juga pemerhatian Prof lah, golongan-golongan yang macam mana yang mudah akan dijangkiti oleh COVID-19 ni? Semua individu walaupun dia sihat boleh dapat. Dia sebab apa, virus ni bila dia menjangkiti pada seorang, biasanya dia akan kita sebut dia akan bukanlah tersekat, dia akan berada di bahagian ruang pernafasan atas macam virus sesama yang lain ya. Dan individu akan menunjukkan simptom-simptom seperti demam, sakit tekak, sesama. Walaupun dalam kajian-kajian terkini menunjukkan bahawa yang COVID-19 ni, COVID-19 ni, simptom tu tak begitu ketara. Ya, maksudnya bersin pun tak begitu ketara, batuk tak begitu ketara, tapi dia mempunyai virus berkenaan ya. Bagaimanapun dalam bila kita tengok progres ataupun perkembangan penyakit itu, kebanyakan individu biasanya pulih seperti sedia kala. Tapi ada individu tertentu, virus ni dia terlepas pergi ke bahagian pernafasan bawah, kita sebut lower respiratory tract, maksudnya di bahagian paru-paru. Bila dia masuk ke dalam paru-paru tu, yang dia boleh menyebabkan jangkitan pada sel-sel alveolus, sel-sel yang paling kecil sekali tu menyebabkan radang paru-paru. Jadi risiko untuk perkara ni berlaku ialah dalam kumpulan berisiko yang saya sebut tadi. Individu yang dah berumur, warga emas, lebih umur 70 tahun, 60 tahun ya. Mereka yang hamil, mereka-mereka yang mempunyai penyakit-penyakit diabetes, kencing manis, darah tinggi dan juga penyakit-penyakit kronik yang lain. Jadi mereka ni adalah individu yang berisiko untuk mendapat
komplikasi yang teruk sehingga boleh membawa pada kematian. Dan satu lagi, ada kajian yang menunjukkan individu yang merokok terutamanya juga terdedah kepada komplikasi yang serius sebab ada satu kajian yang menunjukkan mereka mempunyai satu reseptor di bahagian paru-paru dia tu yang menyebabkan virus ni mudah untuk melekat dan menyebabkan komplikasi yang serius. Di mainan di media sosial lah diviralkan dengan begitu meluas sekali. Pelbagai ialah amalan-amalan yang diberikan, minum air bawang putih yang direbus lah dan sebagainya, campur dengan madu dan sebagainya. Apakah sejauh mana betul ataupun tidaknya petua-petua yang dimainkan melalui media sosial untuk menghindari jangkitan COVID-19? Setakat ni tak ada kajian, tak ada kajian saintifik untuk mengesahkan bahan-bahan berkenaan boleh menyembuhkan. Bagaimanapun kita tahulah sejak sekian lama sup yang mengandungi herba ni boleh menyegarkan tubuh. Dari segi keberkesanannya tu saya tak pasti. Tapi dari segi perubatan moden, kita tahu penyakit-penyakit virus macam COVID-19 ni masih belum ada rawatan yang yang boleh merawat, tidak ada antiviral lagi yang khusus untuk merawat COVID-19. Jadi rawatan pada masa ini kita sebut sebagai supportif ataupun symptomatic. Kalau demam, kita bagi ubat demam. Kurang air, kita bagi tambah lagi bilangan jumlah air supaya dia tidak dehydration berlaku. Untuk pesakit-pesakit serius, mereka reservekan antiviral tertentu yang biasanya digunakan untuk penyakit virus yang lain. Okey. Kita akan rehat dulu. Prof, kita masih lagi menunggu-nunggu isyarat untuk kenyataan media dari Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi insya-Allah mungkin dalam sedikit masa saja lagi. Apapun kita berehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana, kembali semula. Sebentar saja lagi live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya dari Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kami difahamkan mungkin kita telah pun menerima isyarat untuk mendengar kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan COVID-19. Kita saksikan. COVID-19 yang telah pun menimbulkan kebimbangan bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Sehingga kini wabak COVID-19 telah merebak di 135 buah negara. Seramai 162,711 orang telah pun disahkan positif COVID-19 ini di seluruh dunia. Daripada jumlah ini, seramai 6,443 orang telah meninggal dunia. Di Malaysia telah berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak, iaitu 190 kes semalam, disusuli 125 kes baru pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan individu yang dijangkiti wabak ini adalah sebanyak 553 orang. Daripada jumlah tersebut, seramai 511 orang sedang pun dirawat di hospital, manakala 42 orang telah pun pulih. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutamanya perkembangan gelombang yang kedua. Keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020, iaitu lusa, hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
dan Akta Polis 1967. Perintah kawalan pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Dan untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup, kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba nika yang menjual barangan keperluan harian. Khusus untuk umat Islam, penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau, termasuklah solat Jumaat, adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang telah pun bersidang pada 15 Mac 2020. Keduanya ialah sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bagi yang baru pulang daripada luar negara, mereka dikandaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela atau dalam bahasa Inggerisnya self-quarantine selama 14 hari. Ketiga, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Keempat ialah penutupan semua taska, sekolah kerajaan dan swasta, termasuklah sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Kelima ialah penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta, serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Dan keenam, penutupan semua premis kerajaan dan swasta, kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara ataupun essential services, iaitu air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, keuangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan makanan. Saya sedar bahawa saudara dan saudari mungkin merasakan bahawa tindakan yang diambil oleh kerajaan ini menimbulkan kesulitan, kesukaran untuk saudara-saudari menjalani kehidupan seharian. Namun tindakan ini mesti diambil oleh kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang berkemungkinan meragut nyawa rakyat negara kita ini. Kita telah melihat peningkatan wabak COVID-19 secara mendadak daripada puluhan orang yang dijangkiti virus ini kepada ribuan orang dalam satu masa yang begitu singkat di beberapa buah negara lain. Sudah pasti saudara dan saudari tidak mahu keadaan yang sama berlaku di negara kita. Kita tidak boleh menunggu lebih lama sehingga keadaan menjadi lebih meruncing dan tindakan drastik perlu diambil dalam kadar yang segera untuk menyekat penularan wabak ini dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai. Dan inilah satu-satunya cara untuk kita mengelakkan lebih ramai rakyat negara ini dijangkiti wabak yang boleh meragut nyawa. Saya harap saudara-saudari dapat bersabar menghadapi dugaan ini. Jangan panik, juga jangan rasa cemas dan sentiasalah bertenang. Saya percaya dengan langkah-langkah sekatan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, kita mampu menyekat penularan wabak ini dalam masa yang terdekat. Kita telah melihat beberapa buah negara
yang mengambil langkah yang agak drastik untuk mengawal penularan wabak ini seperti negara China yang telah menunjukkan penurunan mendadak kes-kes jangkitan COVID-19 ini. Saya juga ingin memberikan jaminan bahawa bekalan bahan-bahan makanan, keperluan harian dan juga penjagaan kesihatan termasuklah toping muka adalah mencukupi. Saya telah pun mengarahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna agar sentiasa memantau situasi bekalan makanan dan keperluan harian di pasaran di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini berkuat kuasa. Saya merayu kepada saudara dan saudari agar sentiasa mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ini adalah tanggungjawab kita bersama yang mesti kita laksanakan sebagai rakyat yang prihatin terhadap keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Saya juga ingin memaklumkan bahawa sidang khas Majlis Keselamatan Negara akan bermesyuarat setiap hari untuk memantau dan mengawasi situasi wabak COVID-19 ini. Saya sendiri akan mempromosikan mesyuarat ini dan juga memaklumkan kepada saudara-saudari perkembangan situasi wabak COVID-19 dari semasa ke semasa. Jika saudara dan saudari mempunyai sebarang pertanyaan berhubung dengan Perintah Kawalan Pergerakan, saudara-saudari boleh menghubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara di talian hotline. Nombornya 03-8888-2010. 03-8888-2010 bermula jam 12 tengah hari esok. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas kesihatan, penjawat awam dan semua pihak yang telah bertungkus lumus bekerja siang dan malam untuk membendung wabak ini. Saya berdoa agar saudara dan saudari sekalian akan terus cekal dan tabah dalam menjalankan tugas untuk negara demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di negara ini senantiasa terpelihara. Akhir sekali, saya berdoa agar saudara dan saudari sekalian senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah kenyataan yang telah pun dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan sesuatu yang mungkin menarik ialah ianya bertepatan sekali dengan apa yang kita sebut tadi, Prof, dalam perbincangan kita, iaitu kita ingin melihat satu tindakan yang cukup drastik sebenarnya diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk menyekat penyebaran wabak COVID-19 ini. Jadi komen Prof tentang apa yang disampaikan tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Berdasarkan cerapan kita lah daripada awal wabak hinggalah pada hari ini bila dah diisytiharkan perintah pergerakan kawalan pergerakan ni, ya. Saya sangat tak tahu nak cakap macam mana, tapi dalam masa seminggu dua ni sebenarnya kami memang lebih memikirkan kemungkinan ni supaya dapat dilaksanakan secepat yang boleh. Bagaimanapun disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang saya sebut tadi, kesan ekonomi, bagaimana mereka yang bekerja dengan gaji harian, ataupun pekerja-pekerja yang kena seberang ke Singapura tu, dan juga faktor-faktor yang lain menyebabkan kita juga berfikir 2-3 kali jugalah untuk bagaimanapun dalam saranan dan juga syur kita sebenarnya memang langkah yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat dialu-alukan. Berdasarkan cerapan kita lah, walaupun dah diberikan yang disebut tadi untuk langkah
mencegah perhimpunan awam beramai-ramai. Saya pada pendapat saya itu yang paling mendedahkan ya individu-individu dalam masyarakat ni untuk terdedah kepada bahaya penyebaran penyakit COVID-19 ni. Ini berarti selain daripada apa yang disebut oleh Ahmad Berhormat untuk kefahaman kita lah. Kalau orang tu nak mengajukan kenduri pun sekarang tak boleh lah, kenduri kahwin ke apa. Betul. Memang tak dibenarkan. Ya, betul. Tapi apakah ini pun satu langkah yang kita lihat cukup berkesan sebenarnya. Dan untuk perjalanan ke luar negara pun setakat ini tidak dibenarkan. Tentang sekolah yang ditutup tu berapa lama? Sekarang ni pun sekolah sekarang ni seminggu, dia ada tambahan lagi 2 minggu lah sebab sampai 31 Mac. Sampai 31 Mac. Universiti mungkin berbeza sikit sebab di universiti kita ada kemudahan pembelajaran atas talian. Maksudnya pelajaran tu masih diteruskan walaupun pelajar berada di rumah ataupun kediaman masing-masing. Dan ada juga disebut tadi bahawa mungkin pejabat-pejabat kerajaan juga yang akan ditutup, tetapi terkecualilah kami di bidang penyiaran ini akan terpaksa juga lah bekerja dan kami pun memang sanggup melakukannya kerana itu dianggap sebagai kementerian ataupun jabatan. Perincian tu mungkin daripada jabatan masing-masing lah. Dan saya berharap benarlah sure daripada yang Perdana Menteri ini dapat dipatuhi oleh setiap kita lah sebagai tanggungjawab kita dan komitmen kita kepada negara. Dan mereka yang mungkin rasa tidak puas hati dan sebagainya, ialah mungkin ini sesuatu yang mungkin di luar jangkaan dan sebagainya. Nasihat Prof lah kepada mereka untuk mematuhi apa yang telah pun disampaikan ataupun disarankan tadi ataupun disebut oleh Ahmad Berhormat Perdana Menteri. Pencegahan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diutamakan bagi setiap individu. Sebab kita nak menjaga nyawa 32-33 juta ni. Ya, kalau tak dilaksanakan, potensi penyebaran tu akan menjadi lebih besar dan kemungkinan akan meragut nyawa dan sebagainya. Sebab kita perlu fikir bahawa dalam keadaan wabak macam ni yang seperti kita sebut tadi, hospital telah menanggung kita sebut beban untuk merawat sebahagian besar pesakit-pesakit yang dah sedia sakit. Kalau dalam masa yang sama tiba-tiba puluhan nauzubillah sekarang ni ratusan kita tak nak sampai ke ribuan tiba-tiba jatuh sakit dan terpaksa dimasukkan ke hospital. Itu akan menyebabkan sistem teknikal dalam pengurusan pesakit-pesakit akan menjadi kita sebut dalam begitu kritikal sekali. Kita harap dapat mengelakkan keadaan sedemikian. Kalau kita sebut, kalau saya tengoklah dalam social media sosial yang disebut fenomena to flatten the epidemic curve. Kita harap dapat menjarakkan supaya dalam masa yang singkat ni tak ramai yang mendapat jangkitan. Itu tujuan bila kita buatkan kawalan pergerakan. Dan saya juga terhati bila Yang Berhormat Perdana Menteri menyebut bahawa mesyuarat Majlis Keselamatan Negara akan diadakan setiap hari dan akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri dan segala maklumat terkini akan disampaikan oleh Majlis Keselamatan Negara ini setiap hari. Jadi ini pun bagi Prof apakah merupakan satu langkah yang cukup baik sebenarnya? Betul, ialah merupakan langkah yang cukup baik. Kalau kita perhatikan juga ialah selepas wabak ini diisytiharkan di China dan bila WHO memberikan pengisytiharan dia sebagai global emergency, pihak Kementerian Kesihatan dengan dia punya organisasi yang tersendiri memang melakukan mesyuarat hampir setiap hari dan sekarang bila skala wabak itu lebih besar dan Majlis Keselamatan Negara mengambil peranan ini, ia adalah merupakan satu langkah yang bagi pada pendapat saya memang untuk memastikan wabak ni dapat ditangani dengan lebih berkesan. Okey, sebelum kita berpisah ada lebih kurang 1 ataupun 2 minit lagi, harapan Prof sendiri ekoran daripada kenyataan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi dan harapan Prof sendiri kepada rakyat Malaysia. Saya berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab setiap kali wabak individu macam saya lah dalam bidang kawalan wabak ni berada dalam keadaan yang risau dan gusar sebab kita tahu bahawa
keadaan-keadaan seperti ini mendedahkan individu-individu untuk mendapat sakit dan juga komplikasi-komplikasi tidak perlu. Di peringkat awam sebenarnya adalah lebih susah untuk menjaga mereka yang sihat berbanding bila kita berada di hospitals. Banyak cabaran-cabarannya. Jadi besarlah harapan kami ni, para doktor, perubatan dan mereka-mereka yang berada di lapangan, di kesihatan awam, untuk setiap individu kita mengambil langkah yang sewajarnya. Seperti mana yang pernah dulu saya pernah sampaikanlah, mungkin dalam melalui tulisan saya dan juga saranan-saranan. Dalam keadaan macam ni, yang pentingnya ialah tumpukan kepada langkah pencegahan, jangan panik, dan yang pentingnya ini adalah merupakan satu manifestasi ataupun terjemahan kita kepada patriotism kita lah. Kita punya semangat cintakan dan juga komitmen tanggungjawab kepada negara. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Madia, Dr. Malina Osman, kerana sudi bersama dengan kita. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, terutamanya memanggil, bertanya apa saja soalan. Dan insyaAllah dari masa ke semasa kami akan membawa isu ini kepada anda bagi membolehkan anda mendapat gambaran-gambaran terkini berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan kita mendoakan seperti apa juga yang disebut oleh Profesor Madia, Dr. Malina Osman, supaya kita semua bersiap sedia menghadapi segala dugaan ini. Kuatkan semangat kita, jangan mudah panik dan sebagainya. Jadi sehingga kita jumpa lagi dalam ruang bicara, kami menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.